Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ya pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita. Ya, sambungan surah Ar-Ra'du, ayat yang ke-43 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن
كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم
ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah.
Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat Mihrab, tuan-puan yang dikasihi sekalian, pada pagi ini alhamdulillah kita bertemu kembali, dan mari sama-sama kita memulakan dengan membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, yang Maha Baik, yang sentiasa memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk menjadi insan yang lebih baik. InsyaAllah dengan Allah Subhanahu wa taala semakin taat, dan dengan manusia, dengan ummah, insyaAllah kita semakin bermanfaat. Apa khabar semua sahabat-sahabat Mihrab yang dikasihi? Pada pagi ini Ustazah nak sapalah ya sahabat-sahabat kita. Puan Suhaizah Rahiman, kita nak cari nama-nama yang Ustazah belum pernah sebut lagi ya, kalau bolehlah insyaAllah. Puan Suhaizah Rahiman, Puan Sokmah Abbas, kepada Jun Naim, Puan Janina binti Ahmad, kepada Puan Ummu Khairullah, kepada siapa lagi kan, jarang sebut ni nama ni ya, kepada Puan Nabata, kepada Puan Dalilah Hilmi, kepada nama Facebooknya Mat Nur Nora ya, kepada Puan Rabuan Wakimin, Puan Zalila Irsad, Puan Nur Akmal, dan semua sahabat-sahabat Mihrab, muslimin muslimat yang begitu tinggi komitmen ya, sahabat-sahabat semua. Tuan-puan bantu share, tag semua yang tuan-puan kenali, masya-Allah, subhanallah. Jazakumullah khairan katsira. Allah lah yang membalasnya dengan sebaik-baiknya.
Mudah-mudahan circle ini tuan-puan sekalian, ya, jamaah mihrab ini memberi inspirasi dalam kehidupan kita semua. Ya, setiap pagi mudah-mudahan ia menjadi wasilah, ia menjadi asbab juga yang memberikan semangat baru kepada kita semua, ia memberi persegaran dalam hidup untuk terus berjuang dan istiqamah menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana biasa, jemput tuan-puan, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Dan hari ini Ustazah nak membaca doa yang kita gelar sebagai doa Rabitah. Ya, doa yang memperkuatkan, mempereratkan hubungan di antara hati-hati kita semua. Ya, kerana Allah amat redha sahabat-sahabat sekalian dengan ukhuwah fillah, dengan persahabatan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebut wajabat mahabbati lil mutahabbina fi. Ya, memang dijamin wajib kecintaan aku, yakni kecintaan Allah kepada orang-orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita dalam mihrab Al-Quran setiap pagi ini, alhamdulillah, ia merupakan satu gambaran, ya, ataupun ini adalah manifestasi daripada kecintaan dan hubungan kita, ya, kasih sayang kita kerana Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul amanah dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah, eratkanlah ya Allah, eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkanlah kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalan kebenaran. Penuhkanlah hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati ini ya Allah dengan ma'rifah tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan mengangkat agama-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah dan sejahterakanlah. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, di bawah tajuk ketika pendengki mendengki, ya, di mana kita nak memberikan tumpuan perbincangan kita pada pagi ini dan insya-Allah juga pada pagi esok sebagai sambungannya terhadap satu sifat, ya, yang madhmumah, iaitu sifat dengki, dan juga untuk mewujudkan kewaspadaan dalam diri kita terhadap orang-orang yang berdengki ataupun orang-orang yang mendengki. Ya, jadi sama-sama maknanya serampang dua mata, kita nak menjauhkan diri kita daripada sifat dengki dan kita nak mewujudkan kewaspadaan, ya, hati-hati kita terhadap sifat
ataupun terhadap orang-orang yang dengki. Ya, dengki pada kita, pada keluarga kita. Jadi ini adalah dua perkara yang akan kita lihat ya dengan merujuk kepada surah Al-Falaq. Ya, dengan merujuk kepada surah Al-Falaq, 5 ayat surah Makkiyah. Ya, yang Ustazah tak payah cakap lah ya, muka surat keberapa kan ya. Sahabat-sahabat cuba cari ya surah Al-Falaq, 5 ayat surah Makkiyah. Ya, di mana tuan-puan sekalian, tetapi ada juga yang mengatakan bahawa surah ini juga merupakan surah Madaniyah. Ya, kalau menurut riwayat daripada Ibnu Abbas, Qatadah dan sebahagian orang, jadi tak apalah. Ya, ada dua pandangan, tapi kalau kita lihat dalam kitab tafsir ya, memang ditulis surah Al-Falaq adalah surah Makkiyah. Ya, surah ini dinamakan surah Al-Falaq kerana dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, Al-Falaq bermakna terbelah ataupun terpisah. Al-Falaq maknanya terbelah ataupun terpisah, di mana ia mencakupi segala apa yang terbelah daripada biji-bijian, tumbuh-tumbuhan ataupun mata air di Gunung Ganang juga terbelah dua ya, ataupun hujan daripada mendung. Ia termasuk juga mencakupi juga soal anak dalam rahim ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, faliqul habbi wan nawa, dalam surah Al-An'am ayat 95. Ini kita nak sebut tentang makna Al-Falaq ya. Dalam surah Al-An'am ayat 95, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faliqul habbi wan nawa, maknanya adalah Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Jadi maknanya bila benih tu nak keluar, terbelah kan, terbelah lalu keluarlah biji benih. Faliq, Allah lah yang menumbuhkan biji benih, termasuklah segala proses terbelahnya sarung benih tadi ya. Dan faliq juga dalam surah Al-An'am ayat 96, iaitu faliqul isbah, yang bermakna yang menyingsingkan pagi. Ya, menyingsingkan pagi maknanya menghilangkan malam, mendatangkan pagi. Itu juga disebut sebagai falaq ataupun faliq, iaitu orang yang menyingsingkan, zat yang menyingsingkan. Jadi ini adalah makna kepada perkataan al-falaq ya, iaitu surah yang kita rujuk pada pagi ini insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ketuhanan dalam surah Al-Ikhlas ya, untuk menyucikannya dari segala hal yang tidak pantas baginya dalam zat dan sifatnya. Adapun dalam surah ini dan setelahnya, iaitu surah Al-Falaq, surah An-Nas, ia dikenal dengan surah Al-Mu'awwizatain. Al-Mu'awwizatain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang digunakan oleh seorang muslim untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan di alam semesta ini. Jadi subhanallah ya tuan-puan sekalian, 3 qul ini. 3 qul ini adalah satu kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, satu pertama adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ini adalah kekuatan yang amat dahsyat dan luar biasa. Kerana ini adalah surah yang menekankan ya kepada kekuatan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa. Ya, kemudian 2 surah lagi, Qul a'udzu birabbil falaq, dan yang kedua Qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah 2 surah yang disebut sebagai Al-Mu'awwidhatain, di mana ini adalah 2 surah yang menjadi pelindung diri kita sebagai seorang mukmin. Ya, maknanya kita mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui surah ini ya, daripada segala bentuk keburukan dan kemudaratan yang ada di atas muka dunia ini. Ya, jadi sebab itu sahabat-sahabat sekalian, ia menjadi satu amalan zikir dan wirid ya, pada waktu pagi, pada waktu petang, membaca ketiga-tiga qul ini. Ya, terutama surah Al-Mu'awwidhatain, terutama surah Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Ya, kalau kita lihat pada himpunan Al-Ma'thurat, doa-doa yang ma'thur daripada Nabi SAW yang diamalkan oleh Nabi SAW, termasuklah ayat-ayat Al-Quran, maka kita dapati menjadi amalan pada waktu pagi, pada waktu petang,
ya, pada waktu pagi, pada waktu subuh dan pada waktu senja untuk kita membaca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, kerana surah ini disifatkan sebagai Al-Mu'awwidhatain, di mana adalah surah untuk seorang mukmin, ya, dan mukminah. Seseorang itu memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada segala bentuk kemudaratan dan keburukan. Ya, sebab itu dalam hadis dinamakan surah Al-Mu'awwizat tadi kita sebut, kerana untuk berlindung daripada kejahatan-kejahatan. Kita tak baca lagi ya surah tu, Ustazah beritahu dulu tentang surah itu. Surah ini berisi tentang isti'adzah, iaitu memohon perlindungan daripada kejahatan seluruh makhluk, khususnya kegelapan malam, para penyihir, tukang adu domba dan para pendengki. Itu merupakan pelajaran agung dan bermanfaat, ya, untuk menjaga sebahagian manusia dari lainnya, sebab manusia itu sendiri ada penyakit-penyakit dalam diri mereka. Kita sendiri ada penyakit dalam diri kita, orang lain juga ada penyakit dalam diri mereka. Ya, jadi kita nak berlindung daripada penyakit yang dalam tu, kejahatan yang dalam, yang kadang-kadang datang daripada khainatul a'yun, ya, datang daripada khianatnya mata. Ya, Allah mengetahui apa yang datang daripada pengkhianatan mata. Mata ini melihat, dan ya, apa yang dilihat oleh mata itu, sahabat-sahabat sekalian, memberikan satu sentuhan kepada hati masing-masing. Jadi sebab itu bila ada kejahatan dalam hati seseorang itu, bila dia pandang kepada seseorang yang lain, pandangannya itu mengandungi pengkhianatan, khainatul a'yun. Ya, pandangannya itu mengandungi satu niat yang tersirat, ya, niat yang jahat. Ustazah cerita sikitlah pengalaman Ustazah, ya. Tapi mari kita baca dulu ya sahabat-sahabat, tak sedap pula kan ya. Mari kita baca dulu surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Kemudian insya-Allah Ustazah akan kongsikan sedikit pengalaman ya daripada khainatul a'yun, ya, daripada mata yang khianat tadi. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, daripada kejahatan makhluk yang diciptakan, dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita, dan dari kejahatan penyihir yang meniup pada pintalan-pintalan talinya, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia mendengki. Alhamdulillah, kita dah baca dah ayat tu, ya. Ustazah nak kembali kepada cerita tadi, ya. Innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Sesungguhnya engkau, wahai Allah, mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Jadi sangat dekatnya perkaitan di antara mata dan hati. Mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Jadi satu hari itu sahabat-sahabat semua, semasa itu Ustazah di London, ya. Ustazah masa tu pergi London, dapat jemputan daripada kedutaan Malaysia di sana, ya, untuk memberikan tazkirah, suai kenal, ya, silaturahim dengan sahabat-sahabat kita di sanalah. Ada yang bekerja, ada yang belajar kan, ya. Jadi pada satu hari masa kat sana, tuan-puan sekalian, Ustazah pun naik bas, ya, kat sana, naik bas nak pergi satu tempat dengan anak Ustazah, anak perempuan, dan juga dengan sahabat Ustazah, ya, Hajah Wani dengan anak yang ketiga,
salihah, ya, dan juga anak yang keempat pada masa tu Zah bawa, ya, yang ketiga dan keempat. Jadi dalam bas tu tuan-puan sekalian, kami duduk kat tingkat 2, kat tingkat atas, dia bas 2 tingkat kan. Jadi okey, alhamdulillah tak ada masalah apa-apa. Tapi bila kita nak berhenti, nak turun, so kami standby turun lah ke bawah, turun ke tingkat 1 lah, turun ke bawah. Jadi bila turun kat bawah tu kami berdiri. Ya, sebab kita standby nak turun. Jadi maknanya bila kita turun kat bawah tu, kita nampak dah ada orang lain juga berdiri dah dekat depan pintu tu lah, ya. Tapi kan sahabat-sahabat semua, bila ustazah berdiri kat situ, depan ustazah tu ada seorang laki-laki. Ya, ada seorang laki-laki. Sebaik saja mata kami bertentang, ya, sebaik saja kita tak perasan kan, tak sedar, tiba-tiba mata kita tu bertentang mata. Sebaik saja bertentang mata, wallahu a'lam, ustazah terasa bahawa mata tu macam mengandungi sesuatu. Tapi kita tak tahu nak jelaskan macam mana. Ya, kita terasa macam ada sesuatu, macam ada mengandungi sesuatu pandangan tu. Ya. Tapi tak tahu nak cakap macam mana, kita pun tak tahu apa yang akan jadi akan datang. Jadi ustazah berdiri ni, di sebelah ustazah ada seorang perempuan. Ya, seorang perempuan. Ustazah kira dia macam muslimah sebab dia pakai tudung. Dia pakai tudung. Tapi kita pun waktu tu dekat-dekat, waktu tu masih sejuk kan, jadi masing-masing ni pakai baju besar lah. Ya, pakai baju sejuk. Tapi kita rasa dia macam wanita Pakistan ke macam tu lah, ya. Tak ingat lah ustazah nak kata sama ada dia wanita Arab ke Pakistan. Tapi macam sahabat kita daripada sebelah sana lah, ya. Jadi ustazah ni sahabat-sahabat sebab pandang kepada wanita sebelah tu sempat mengukirkan senyuman kepada dia. Dan dia senyum. Tapi heran kenapa hati tu terasa macam senyuman dia mengandungi sesuatu. Tapi kita tak tahu nak baca benda tu. Ya, dan ustazah tu macam minta maaf sikit kat dia sebab sebab tudung ustazah ataupun pakaian ustazah, ya, ada kain pada pakaian tu yang macam terkena dekat dia. Jadi yang terkena dekat beg dia. So kita macam tarik pakaian kita tu macam sambil angguk, macam nak minta maaf lah kan, ya. Dan dia angguk juga, dia senyum juga. Kita tak tahu apa-apa dan ustazah melihat laki-laki di depan tu, tiba-tiba dia pergi dekat driver bus. Dia macam buat masalah dengan driver bus tu. Dia macam paksa driver bus tu untuk berhenti kat situ juga. Kami ni memang pandang dia sambil bercakap dengan sahabat, dengan anak ni. Kenapa dia nak berhenti kat sini? Dia orang sini kan. Dia tak tahu ke yang bas dekat sini memang berhenti dekat dia ada tempat memang bus stand. Dia tak boleh berhenti sesuka hati. Tapi kenapa dia nak paksa driver bus tu untuk berhenti kat sini? Jadi dia macam mewujudkan perbalahan dengan driver bus. So perhatian ustazah, ya, mestilah pada driver bus dengan dia kan, sebab dia macam kecoh-kecoh kat depan tu. Okey, kemudiannya sahabat-sahabat, sampailah kami kat tempat yang kami tuju, kami turun dan bila ustazah nak buat pembayaran, barulah ustazah perasan bahawa pers ustazah telah hilang. Jadi maknanya apa, ya? Waktu tu memang cuak lah kan, Masya Allah. Tengok pers tu dah hilang. Dari dalam pers tu ada duit, ada kita punya, ustazah pula terbawa IC, ya, terbawa IC. So ada IC, ada bank card, semua kat dalam tu lah, ya. Cuma alhamdulillah ustazah letak pasport tu di ruang lain dalam beg tu. Ya, kalau pasport pun ambil satu masalah besar juga kan, ya. Jadi okey, dia ambil semua. So ustazah pun ambil masa untuk hubungi bank, ya, supaya tahan semua operasi kad tersebut. Duit pun dia ambil. Jadi barulah kita perasan, Masya Allah, Subhanallah, Allah dah bagi petanda dah dekat kita. Petanda dia apa? Kita rasa pandangan laki-laki tadi, sebab bila kita dah cerita dengan pelajar-pelajar, dengan sahabat-sahabat kat London, dia kata ustazah biasanya diorang memang bekerjasama. Ya, maknanya mereka ni bukan buat kerja seorang-seorang. Mereka ni, dia punya strategi tu, kerjasama dia tu untuk mengalihkan perhatian kita. Jadi ustazah pun okey, so nampaklah memang tak munasabah orang
orang tempatan kan, maknanya orang yang duduk kat sana, tapi tak tahu pula yang bas tu memang tak boleh berhenti sebarangan tempat. Kemudian kecoh-kecoh kat depan tu, so nampak macam kita pun tak ambil perhatian dan orang yang meraba dalam beg kita kan, dengan baju besar dan sebagainya. Jadi sampai ke hari ni, Ustazah boleh ternampak-nampak laki-laki, mata laki-laki tu masih terasa, masih ternampak-nampak. Boleh terbayang lagi macam mana tajamnya pandangan laki-laki tu. So maknanya subhanallah ya tuan-puan sekalian, ialah ini kan kata macam Ustazah suuzon pula kan, tapi itu jangkaan lah, tanggapan. Termasuklah wanita kat sebelah Ustazah tu, yang kita senyum dengan dia dan sambutan senyum dia tu kita terasa lain, tapi tak tahu nak jelaskan macam mana kan ya. Okey. So inilah keadaan ataupun situasi yang mungkin boleh berlaku kepada kita, sahabat-sahabat semua, dalam kehidupan. Ya, tak mesti tunggu kat London, kat mana-mana pun. Bahkan kalau macam Dr. Azhar kan, Dr. Azhar macam percaya sikit lah. Percaya apa dia? Kadang-kadang Ustaz pun tanya kat Ustazah rasa macam mana? Kadang-kadang kita tu ada macam sixth sense ya tuan-puan, Allah bagi kita ada kepekaan rasa tu. Bukan kita nak menyangka-nyangka, tapi untuk kita berwaspada. Ya, kita terasa. Bahkan kalau Ustazah terasa mana-mana pandangan yang tiba-tiba terasa tajamnya, terasa, cepat-cepat baca surah Al-Falaq. Cepat-cepat qul a'udzu birabbil falaq. Ya, min syarri ma khalaq. Sampai habis baca qul a'udzu birabbin nas dan baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli ma khalaq tadi. Min syarri ma khalaq, ya, minta berlindung sangat. Kita terasa. Ya, dan kalaupun tak semuanya betul, tapi Ustaz boleh rasa daripada pengalaman hidup 90% lah sahabat-sahabat ya, kalau kita rasa semacam pada pandangan tu macam ada sesuatu. Dan apa yang Ustazah akan lakukan ya, baca surah Al-Falaq tadi dan minta perlindungan dengan Allah daripada kejahatan, dan juga bantu baca semoga Allah tenangkan hati orang yang memandang tadi. Semoga Allah bantu orang yang memandang tadi. Mungkin dia pandang kita dengan pandangan dengki ke, pandangan benci ke, pandangan marah ke. Ustaz doa, ya Allah ya Tuhan, tenangkanlah hati dia. Ya Allah ya Tuhan, buangkanlah kedengkian dalam jiwa dia. Sebab apa? Sebab kita tahu sahabat-sahabat, hidup dalam keadaan membawa hati yang dengki, membawa hati yang ada permusuhan, membawa hati yang ada kebencian, itu adalah hidup yang tidak tenang. Itu adalah hidup yang sangat menderita. Kesian. Kita pernah rasa, kita pun tak nak orang lain rasa. Ya, kita pernah rasa, sebagai manusia, jujur saya kata, tak mungkin tuan-puan tak pernah ada rasa dengki. Mesti ada rasa dengki, tapi kedengkian tu ada peringkat-peringkat dia. Ya, kita akan berusaha sangat untuk apa? Kikis, buang, jangan dengki. Ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan bincang kenapa ada rasa dengki. Macam mana cara nak buang kedengkian? Macam mana cara untuk berlindung daripada kedengkian orang kepada kita. Ya, daripada permusuhan orang kepada kita. Tak apa, kita buat step by step ya sahabat-sahabat semua. Yang pertama ni Ustaz nak sebut apa dia? Kadang-kadang Allah berikan kepada kita dapat merasakan bahawa pandangan tu pandangan yang mungkin mengandungi sesuatu yang kita kena berwaspada. Ya, kena berwaspada. Jadi yang macam saya katalah, kadang-kadang Dr. Azhar pun minta Ustazah macam mana? Ustazah rasa macam mana? Ustazah rasa macam mana? Mungkin maknanya mungkin ada uji kaji yang sebelum ni macam ada benarnya juga. Ya, bila Ustazah rasa macam rasanya tak betul ni, macam tu. Ya, ada sahabat-sahabat, ada beberapa kes ya, orang yang datang ni hari ni banyak perkongsian, boleh ya tuan-puan ya, kita kongsi pengalaman. Orang yang datang jumpa dengan doktor ya, dengan Dr. Azhar dan juga beberapa orang staff di tahfiz ya. Maknanya datang tu tengok semua kawasan, masa tu Ustaz tak ada, tengok semua kawasan dan kemudian membuat perjanjian untuk memberi jutaan ringgit. Jutaan. Okey, jadi Masya Allah, Subhanallah, gembiranya lah hati Dr. Azhar dengan staf-staf kami itu. Ya. Kemudian berita tu disampaikan kepada Ustazah lah.
disampaikan pada ustazah. So ustazah pun dengar. Ustaz lepas dengar semua cerita tu panjang lah kan ya, cerita macam mana apa semua. Ustazah kata macam ni dengan ustaz. Ustazah kata dengan ustaz, alhamdulillah ya, mudah-mudahan dia memang benar-benar mengotakan janji dia lah. Tapi ustazah kata ustazah tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa apa-apa. Ya, bahkan ada rasa semacam. Okey, tak apalah itu kan ya, bukanlah penting sangat pun perasaan ustazah tu. Tapi lepas tu, okey, diaturkan pertemuan sebab ustaz geram lah, ustaz tak percaya kan. Bukan tak percaya, macam rasa semacam. Jadi diaturkan pertemuan, okey kita jumpa dia. Kita jumpa dia dekat sebuah masjid. Okey, ustazah seram sejuk tu puan. Dalam perjalanan nak pergi tu, kami jumpa waktu malam. Seram sejuk. Ya, ustaz kata dengan ustaz, siapalah orang yang kita nak jumpa ni kan? Ni rasa lain. Okey, tak apa. Okey, apa yang berlaku? Ustaz telefon dia, okey, kami ni tunggu kat depan masjid ni. Masjid tu besar, kami tunggu kat depan masjid ni. Tapi susah pertemuan tu. Dia kata, saya ada kat sini. Kami ni duduk kat depan. Kami tak nampak pun dia. Dia kata saya ada kat sini. Tanya-tanya. Lepas tu dia kata kat pintu ni. Jadi menyebabkan kami ni kena ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Dalam kereta ni, ya untuk cari. Tapi pertemuan tu tak mudah. Kami tengok memang tak nampak. Ya, bila ustazah ke belakang, so ustazah boleh bertemu dengan tak semena-mena lah. Maknanya Allah takdirkan, kita kat belakang tu nampak kuartus-kuartus masjid kan. So ustazah pun nampak ada satu rumah kuartus tu terbuka pintu dia. So ustazah bagi salam pada pegawai masjid. Ustazah kata, okey, dia pun perasan ustazah. Jadi saya tanya, ada ke laki-laki begini-begini namanya sekian-sekian? Dia kata, oh ada, saya ada jumpa. Tapi saya nampak dekat depan lah apa semua. Okey lah. Akhirnya kami bertemu. Dan ustazah nampak dia macam tak senang dengan ustazah. Ya, dia macam marah ke apa tak tahu. Kami makan bersama kat satu tempat. Dan ustazah cakap sungguh-sungguh tuan-puan sekalian, ustazah memang rasa tak sedap hati. Ustazah tidak percaya. Ya, ustazah macam-macam lah rasa. Dan pada setiap pandangan bila kami bertembung mata, ustazah cepat-cepat baca surah Al-Falaq ya, ataupun apa-apalah isti'azah ya. Dan memang akhirnya terbukti ya tuan-puan sekalian bahawa di sana sebenarnya hanya ada sebuah penipuan je. Cerita dia panjang lah ya. Sebenarnya yang ada hanyalah sebuah penipuan. Jadi mungkin daripada pengalaman-pengalaman tu juga menyebabkan ya ustaz pun tak boleh mengabaikan lah ya kalau ustazah rasa, sebab ada orang ya tuan-puan Allah bagi ya, Allah bagi sikit sebanyak sixth sense dia tu kuat lah ya, kuat juga kan. Dan benda tu yalah, benda tu kita syukuri ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semuanya betul ya, tak semua betul. Kita pun kena jaga juga jangan sampai mudah bersangka-sangka ya. Kita pun minta jauh daripada sifat suuzan ya. Tapi yang macam ustazah kata, untuk mewujudkan kewaspadaan. Sebab ini disebut dalam ayat, innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Engkau wahai Allah Maha mengetahui khianat mata-mata yang melihat dan apa yang tersembunyi kat dalam dada. Ya, sebab itu tuan-puan, kita pun nak bersih hati. Kenapa kita nak bersih hati? Jangan pula mata kita menjadi perantara saja, menjadi mata khianat yang sebenarnya menyampaikan apa yang tersembunyi dalam hati kita. Kita pun pandang orang, mungkin pandang orang dengan pandangan sakit hati. Kita pun pandang orang dengan pandangan dengki. Maknanya kita berharap agar nikmat yang ada pada orang itu hilang. Jadi maknanya sama-sama, kedua-dua pihak, kita ataupun orang lain, sama-sama nak perbaiki hati, bersihkan hati daripada penyakit dengki, penyakit-penyakit dalam hati, sebab nanti perantara kepada penyakit-penyakit dalam hati ini adalah mata kita. Mata yang mengandungi khianat. Itu nanti insya-Allah kita ulaslah sikit sebanyak esok pagi kan, ya, tentang penyakit ain ya, penyakit mata yang mengandungi pengkhianatan, mata yang tidak jujur. Sedangkan kita sepatutnya bila kita memandang seseorang ya, kita pandangan bahagia, pandangan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kita pandang orang lain dengan pandangan berbaik sangka.
Ya, pandangan nak menghubung, bukan nak melerai. Berbeza tuan-puan sekalian. Orang yang pandang kita, maknanya bertemu. Assalamualaikum, dia katakan, kita jawab Waalaikumsalam. Okey, kadang-kadang dulu-dulu kita kan bersalaman kan. Kita bersalaman, kita berpelukan, ya, kita memandang. Masya Allah, apa khabar? Kata-kata tu boleh jadi manis lah, ya, boleh manis sangat kata-kata. Tapi mata itu tidak dapat menyalahi apa yang ada dalam hati. Kata-kata tu boleh lagi, lidah ni memang biasa menipu tuan-puan ya. Tapi mata itu dia berbicara. Mata itu mengandungi sesuatu. Jadi kadang-kadang kita dalam hati kita mungkin kita tak nak pun kawan dengan dia. Ya, kita sebenarnya menyampah dengan dia. Mata kita tidak menipu tuan-puan sekalian. Ada sebahagian orang yang mungkin Allah bagi sixth sense tadilah, boleh merasakan ada sesuatu pada pandangan mata itu. Ya, jadi kadang-kadang bila demikian yang berlaku, kita nak tolong bantu supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kepada orang tersebut ataupun kepada kita sendiri kalau kita ada penyakit tu, supaya Allah bantu untuk buang, ya. Jadi contoh kalau macam ustazah rasa macam rasa sesuatu, rasa macam mungkin kemungkinan hamba Allah ini bukan hamba Allah ini macam tak selesa dengan kita. So usaha kita apa dia? Buat dia supaya lebih selesa. Jadi kita lebih meraihkan, ya, lebih menjaga sebab kita tahu kemungkinan dia rasa tidak selesa dengan kita. Kemungkinan dia ada sesuatu dengan kita, so kita buat lebih selesa. Kita santuni dia, ya, kita doakan dia. Itu tujuan dia tuan-puan sekalian. Bukan untuk kita bersangka-sangka. Jangan sekali-kali pula kita pergi cakap dengan orang lain. Saya rasa dia tu jahat. Saya rasa dia tu dengki dengan saya. Saya rasa dia tu ada niat tak baik. Jangan cakap macam tu. Kalau Allah bagi kita ada kekuatan untuk merasakan tadi, ya, untuk waspada tadi, jangan mudah-mudah kewaspadaan tadi kita cakap pada orang lain. Ya, kerana sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Sebab tu Allah sebut dalam Quran pun ba'dal dhann, sebahagian daripada sangkaan. Ada sangkaan yang menyebabkan kita berhati-hati, berwaspada. Tapi jangan cakap dengan orang sebab belum tentu betul. Ya, kita ni siapa kan, bukan sesiapa pun. Jadi kemungkinan sangkaan tu tak betul. Ya, cuma ada orang kerana kekuatan kepekaan perasaan dia tu tinggi, ya. Jadi mungkin dia dapat rasa, ya. Jadi benda tu kena dilihatlah, ya, diberikan perhatian. Daripada, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam tara ayatin unzilatil lailah lam yura mithluhunna qat. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan di waktu malam dan tidak ada bandingannya sama sekali surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ya, tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan di waktu malam dan tidak ada bandingannya sama sekali, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi Ustazah harap sangat, ya, sahabat-sahabat kita sama-sama selalu, ya, banyak-banyak baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, termasuk surah Al-Ikhlas pada pagi dan petang, ya. Dan Ustazah percaya sebenarnya itu juga membantu, ya, untuk kita pun dapat ada rasa yang kuat untuk berwaspada tadi. Ustazah kalau berjumpa dengan siapa-siapa, katalah okey, ada orang nak jumpa, ya, kata orang nak jumpa, memang setakat inilah, ya, insya-Allah kita bacalah surah 3 kul ni banyak-banyak sikit. Kita tak tahu, kita tak kenal dengan siapa yang kita nak jumpa. Kita tak tahu hajat yang disebut pada lidah sama tak dengan yang tersirat di hati. Kita tak tahu. Kadang-kadang ada orang, ya, macam-macam lah, ya, nak menguji dan sebagainya. Dan kita ni pun manusia yang lemah kan, ya. So kita punya kekuatan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perlindungan kita hanyalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi penting, ya, untuk kita berhati-hati, ya, berwaspada. Baik. Meriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, ia berkata,
ketika aku menuntun haiwan tunggangan Rasulullah SAW di suatu jalan di Madinah, baginda bersabda kepadaku, wahai Uqbah, naiklah. Uqbah pun berkata, aku khawatir itu akan menjadi kemaksiatan. Lantas Nabi SAW turun dan aku naik sebentar, kemudian baginda juga naik. Kemudian baginda bersabda, wahai Uqbah, maukah kamu aku beritahu 2 surah terbaik yang dibaca oleh manusia? Aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Lantas baginda Nabi SAW membacakan kepadaku 2 surah terbaik tadi, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian kami pun segera menunaikan solat. Nabi maju menjadi imam dan Nabi telah membaca kedua-dua surah tersebut. Kemudian baginda menghampiriku dan bersabda, bagaimana menurutmu wahai Uqbah? Lalu bagaimana menurutmu wahai Uqbah? Bacalah kedua surah ini setiap kali kamu tidur dan setiap kali kamu bangun. Jadi tuan-puan sekalian, ya, jangan pandang ringan. Kejahatan itu melata. Ya, kemudaratan tu banyak sangat sebenarnya. Boleh saja berlaku pada kita, tapi kita berlindung dengan Allah supaya Allah jauhkan kita daripada kejahatan dan kemudaratan. Jadi cara dia, bangun tidur baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, nak tidur malam juga baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ia termasuk tambahan di surah Al-Ikhlas, ya, sebab bila kita nak tidur malam, memang Nabi juga mengamalkan membaca 3 kul tadi, kemudian hembuskan di tangan, kemudian sapulah daripada kepala sampailah ia kepada hujung kaki. Jadi tuan-puan sekalian, jangan pandang ringan sebab kita tak tahu ya hati orang lain. Kita tak tahu pengkhianatan dalam jiwa orang lain. Ya, dalam satu hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ya bena Abis, ala adulluka aw ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadhu bihi al-muta'awwidhun. Qala bala ya Rasulullah. Qala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas hataini suratain. Wahai Ibnu Abis, maukah kamu aku tunjukkan ataupun aku beritahu sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung? Dia menjawab, ya wahai Rasulullah. Baginda pun bersabda, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kedua-dua surah inilah. Ya, sahabat-sahabat sekalian, baik, kita akan sambung nanti pagi esok, ya, sebab Ustazah sebenarnya siapkan juga, ada prepare juga, ya, untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian surah-surah ataupun ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang menyebut tentang sifat hasad dengki. Ya, nanti kita akan bincang esok insya-Allah. Dan juga kita akan sama-sama berkongsi pertama takrif kepada hasad, kemudian kepada maratibul hasad. Maratibul hasad adalah peringkat-peringkat hasad. Ya, sebenarnya memang penyakit hasad dengki ni tuan-puan sekalian adalah penyakit yang telah menimpa umat-umat terdahulu dan sangat sukar untuk dikikis pada umat-umat yang sekarang. Maknanya kena hati-hati. Kita bukan fikir orang hasad pada kita je. Kita pun tak nak jadi penghasad kepada orang lain. Bila kita hasad dengki pada orang lain, mata kita sudah tidak jujur. Ya, hubungan kita sudah tidak jujur. Kenapa? Kerana ada hasad. Tapi di sana ada maratibul hasad, ada peringkat-peringkat hasad. Ya, sebahagian ahli ilmu mengatakan, tuan-puan sekalian, ada 5 maratibul hasad. Ya, bahkan di sana ada yang terus membahagikan. Ada 3 jenis hasad. So insya-Allah pada pagi esok, ya, sama-sama kita akan lihat, ya, bagaimana, apakah dia maratibul hasad, peringkat-peringkat hasad, dan bagaimana untuk kita, ya, berlindung daripada kedengkian orang lain, dan bagaimana untuk kita menyucikan hati kita daripada perasaan hasad dengki ini. Sebenarnya tuan-puan sekalian, orang yang paling bahagia adalah orang yang bahagia dengan bahagian yang Allah bahagikan kepada hamba-hambanya. Sama ada kepada kita maupun kepada orang lain. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana, Allah tahu ukuran dan kadar yang sesuai untuk dibahagikan kepada hamba-hambanya. Bahagian kita adalah yang sesuai untuk kita,
bahagian orang lain, pastinya adalah yang sesuai juga, yang besar hikmahnya untuk orang tersebut. Jangan jadi pendengki yang menyebabkan pandangan mata kita, pandangan yang khianat, yang menyebabkan hubungan kita dengan orang itu, ia berlangsung dengan hubungan yang tidak jujur. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pagi esok. Dan untuk makluman sahabat-sahabat semua, hari ini adalah hari terakhir ya untuk pendaftaran early bird ya untuk Mihrab Coaching 9.0, ibrah daripada takdir. Jadi Ustazah harap bergegaslah, bersegera sahabat-sahabat ya untuk mendaftar pada hari ini, dan untuk tolong daftarkan ya, mungkin boleh menaja pendaftaran kepada sahabat-sahabat kita ya, mereka datang bagi tahu masalah itu ini, kita nak selesai pun tak reti, minta masuk Mihrab Coaching. InsyaAllah cuba sama-sama kita berada dalam circle yang kita nak mencungkil hikmah yang besar daripada setiap perjalanan takdir hidup kita. Sampai nanti kita akan mensyukuri. Masya Allah, subhanallah, cantiknya takdir Allah. Bahkan kita nak mensyukuri takdir orang lain juga. Sebab takdir orang lain jadi ibrah kepada kita. Bukan untuk didengkikan. Ya, bukan untuk kita menyampahlah, bencilah, bestnya dia banyak dapat, kita tak ada apa. Tak tuan-puan, ya, tenangkanlah hati kita. Apa saja yang berlaku pada orang lain dan pada kita, syarat dengan hikmah yang sangat besar. Belajarlah. Ia adalah satu lembaran, ya, buku besar, kitab yang besar yang di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran yang penting. Ya, bahkan ia membawa kita untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berbahagialah, bergembiralah dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafar. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.
siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu